Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini sekali lagi dapat kita berjumpa pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah, untuk bersama-sama dalam sesi tadabbur kita. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-162 daripada surah Al-A'raf, insya-Allah, ayat 88 sehingga ayat 95. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita kemudahan untuk memahami Al-Quran dan juga mentadabbur Al-Quran pada kali ini, dan Allah Taala berikan kepada kita kefahaman nabiyyin, kefahaman nabi-nabi, insya-Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita beramal dengan apa yang kita faham ini, insya-Allah. Hari ini seperti biasa, insya-Allah, sebelum daripada apa-apa saya minta respon daripada sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita pada mana gambar dan juga suara. Alhamdulillah, ada yang telah memberikan feedback. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan kita baca ayat pada hari ini daripada ayat 88, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib wallazina amanu ma'aka min qaryatina أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Sadaqallahul Azim. Ayat ini insya-Allah kita masih lagi menyambung bersambung daripada cerita yang sebelum daripada ni tentang kisah Nabi Syuaib. Kisah Nabi Syuaib di Madian. Jadi Nabi Syuaib ini dia dikatakan oleh setengah ulama, dia diutuskan di dua tempat. Yang pertama sekali ialah di Madian. Yang kedua di Al-Aikah dikatakan. Jadi sebab tu dalam Quran kita jumpa kadang-kadang Al-Aikah, kadang-kadang kita jumpa Madian. Setengah ulama kata dia adalah benda yang sama. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah pandangan, tapi bagi kita Quran kata ada Aikah, ada Madian. Jadi kita tengok dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita sambungan dalam muka surat ni. Dalam muka surat ni Allah Taala ceritakan tentang Nabi minta maaf jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang Nabi Syuaib dalam ayat ni, iaitu yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala berkatalah al-mala'. Qala al-mala' di sini, al-mala'. Jadi kita tengok perkataan al-mala' ni diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa Allah Taala sebutkan. Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf ni sahaja dah berapa banyak kali kita tengok al-mala', al-mala', al-mala'. Iaitu al-mala' ni ialah penentang. Biasanya ialah orang yang akan menentang nabi-nabi ni, maka mereka ni terdiri daripada al-mala'. Bukan orang menentang nabi itu adalah al-mala', tapi yang biasanya golongan al-mala' lah yang menentang para nabi ni. Al-mala' artinya ialah pembesar, daripada perkataan mala'a maknanya penuh. Kenapa? Kerana dialah yang merupakan yang memenuhi pandangan, pemikiran orang-orang yang berada di satu tempat tu. Jadi beri makna oleh tafsir jalan lain dengan al-ashraf ataupun eminent dalam bahasa Inggeris. Dalam terjemahan Inggeris dia kata eminent. Jadi maksudnya ialah orang-orang yang besar yang ada kepentingan di satu-satu negeri itu. Dalam Madian lah dia pun akan berkata, dia akan menyanggah, dia akan melawan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Jadi Allah SWT sebut sini, berkatalah al-mala' allazina istakbaru. Jadi al-mala' grup yang macam mana? Grup yang mereka ni Allah Taala beri sifat mereka ni yang sombong. Istakbaru, sombong, min qaumihi, daripada kaum Syuaib ni, iaitu daripada Madian lah. Jadi grup-grup orang Madian ni ada kelompok al-mala', mereka ni sombong maknanya tidak beriman. Maknanya sombong dan tidak beriman, sombong tak mahu terima. Apa dia kata kepada Nabi Syuaib ni? Dia kata lanukhrijannak. Dalam ayat dia kata lanukhrijannak ni, kami akan keluar daripada kharaja keluar, nukhrijan ni kami keluarkan, kami akan keluarkan kamu, maknanya kami akan halau kamu ya Syuaib. Dah sebut nama kan, direct sebut nama sini, ya Syuaib, wahai Syuaib, wallazina amanu ma'ak, dan juga orang-orang yang beriman. Maknanya mereka bukan nak halau Nabi Syuaib saja, tapi mereka nak halau juga orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Syuaib. Jadi kita tengok kan, ayat ni turun di Mekah kan. Jadi maknanya bila Allah Taala cerita perkara ni kepada Nabi SAW, so maknanya Nabi dah boleh imagine dah kan, boleh bayangkan dah apa yang akan berlaku ni kepada orang-orang Islam, pengikut-pengikut Muhammad yang berada di Mekah dengan kaum Quraisy ni. Artinya mereka ni akan dihalau. Jadi orang-orang yang bawa Islam ni, dia
seolah-olah kan memberi kepada kita kan, kepada kita orang yang nak bawa Islam ni, bahawa kena ada macam persediaan. Di antara perkara yang akan dibuat oleh orang-orang yang menentang agama ni, orang-orang yang menentang dakwah ni, menentang Islam ni, dia akan menghalau, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Syuaib, dihalau oleh orang-orang daripada kaum Madian ni, Al-Malak daripada Madian ni. Jadi dia nak halau daripada mana? Disebut sini min qaryatina, daripada kampung kami, maknanya daripada tempat kami lah, daripada negeri kami lah. Ataupun dia bagi pilihan lain, ataupun option lain, dia kata apa? Aw la ta'udunna fi millatina, ataupun kamu wahai Syuaib, wahai orang-orang yang bersama-sama dengan kamu ni, ataupun kamu murtad. Maknanya la ta'udunna maknanya murtad lah tu, iaitu kembali semula, gitu kan. La ta'udunna fi millatina, tarji' fi millatina, ke dalam agama kami, dalam dinina. Maknanya jadi macam asal balik lah kan. Jadi bukan jadi asal, bukan Nabi Hud tu asal tu adalah tak, tapi makna orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang beriman bersama dengan Hud tu akan jadi asal balik lah. Li ta'udu fi millatina. Lalu apabila kata macam tu, bila mereka ni berkata macam tu, golongan Al-Malak ni berkata macam tu, apa kata Nabi Hud, Nabi Syuaib kepada mereka ni? Kata Nabi Syuaib, dia kata qala, ni di sini dia kata qala awalau kunna karihin, kamu orang ni nak paksa kami ke? Kami tak nak, maknanya karihin maknanya benci, kami tak suka, maknanya kami tak akan murtad sebagaimana kamu minta tu. Jadi Nabi Syuaib ni dah beri stand kita, ni stand kita tak akan kembali. Awak nak paksa, awak nak apa, kami tak akan kembali semula kepada murtad, kepada agama asal, agama yang kamu semua pegang tu. Pengikut aku ni tak akan kembali, tu dia katakan. Jadi dia kata awalau kunna, sebab tu dia katakan kunna ni kami semua, maknanya bukan Nabi Syuaib seorang, tapi semua tak akan murtad. Kamu nak paksa juga kah? Itu. Jadi Allah SWT kata selepas daripada tu, ayatnya ialah dia kata qad iftaraina 'ala Allahi kaziba. Qad iftaraina, sesungguhnya kami iftaraina, mengada-ngadakan satu benda, 'ala Allahi kaziba, ke atas Allah dengan satu benda yang tipu, satu benda yang tak betul. Iaitu apa ni? Ini adalah sambungan daripada sebelum daripada ni kata-kata Nabi Syuaib. Jadi dia kata kami tak akan buat walaupun kamu paksa, dan kalaulah kami buat juga, ertinya apa? Ertinya kami telah mengada-ngadakan terhadap Allah satu penipuan. Maknanya yang selama ni kami ni beriman ini, kami yakin dengan Nabi Syuaib ini kan, dengan kami ikut ni, maknanya seolah-olahnya kami ni bohong lah. Itu ke maksud? Itulah maknanya kan. Maknanya kalau kami murtad, maknanya kami kata bohong lah tu maknanya. Jadi kami sekali-kali tak akan buat. Jadi dia kata, Allah SWT ceritakan lagi kan, in udna fi millatikum ba'da is najjanallahu minha, selepas daripada Allah SWT dah selamatkan kami, tiba-tiba kami nak murtad balik, kami nak kembali semula kepada agama yang kamu nak ajak kami ni. Kalau kami buat macam tu, bermakna apa kan? Dulu kan Allah Ta'ala dah selamatkan kami kan, Allah Ta'ala najjanallahu minha, Allah dah selamat dah kami daripada itulah agama yang mengarut kamu, yang tak betul kamu tu kan. Tiba-tiba kamu nak ajak kami balik pula dah, dia kata. Tak boleh, mana boleh, Allah Ta'ala dah selamatkan kami dah, dia kata. Ba'da iz najjanallahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Nabi Syuaib berkata, no way lah, kata kan wa ma yakunu lana an na'udu fiha, maknanya kami tak mungkin akan kembali semula kepada agama yang kamu nak tu, kepada agama kamu yang kamu pegang tu lah, yang kamu beriman, yang kamu tolak aku kan, maknanya kami semua ni tak akan kembali. Ma yakunu, jadi wa ma yakunu lana an na'uda fiha, kami tak akan mungkin kembali semula kepada tu. Kemudian dia kata sini, illa an yasha Allahu rabbuna, kecuali lah kalau Allah Ta'ala izin. Maksudnya kalau Allah Ta'ala izin suruh, barulah kami akan ikut. Tapi benda tu tak mungkin. Tu cuma disebutkan sini perkataan ni kan, iaitu kan illa an yasha Allahu rabbuna ni, maknanya ialah nak katanya semua benda ni berlaku, kami ni ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala suruh, tapi perkara ni adalah satu benda yang mustahil Allah Ta'ala akan suruh kan. Cuma disebutkan, kenapa disebutkan kat sini? Nak menunjukkan kami bahawa kami ni adalah mengikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menyuruh kami ni meninggalkan ajaran kamu ni, agama kamu yang mengarut-ngarut yang tak betul ni. Jadi sebab itulah kami tinggalkan.
Sekarang ni kami nak ikut cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh kami begini. Jadi kalaulah Allah saja yang boleh menyuruh kami untuk buat ni dan itu kan, bukan kamu ajak ni, tak mungkin kami akan bercanggah dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana semata-mata kami nak ikut kamu. Kalau kami buat macam tu, qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba. Kami ni maknanya mengaruk-ngaruk lah kan, mengada-ngada satu benda yang tak ada sebelum daripada ni yang kami kata agama kami inilah ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya dia kata apa ini, Allah Taala wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Allah Subhanahu Wa Taala wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Allah Taala ni maha luas. Maha luas lah Tuhan kami kulla syai'in. Ilmu Allah Taala ni kan, dia tahu. Ilma maknanya ilmu Allah Taala ni dia tahu kan. Maknanya dia lebih tahulah, nak ceritakan kepada kamu semua ni. Kamu semua ni tak tahu. Yang betul yang salah kamu tahu tak? Kamu tak tahu. Allah Ta'ala yang maha luas dia tahu. Dia yang tahu. Sebab itulah bila suruh kami buat macam ni, dia lebih tahu. Bila suruh buat macam ni, dia lebih tahu. Jadi kami ni ikut dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Nak memberitahu kepada kita lah kan pada hari ni, iaitu apa? Kita ni kena yakin, benda ni lah yang kena yakin kan, bahawa Allah Ta'ala tu lebih tahu. Walaupun manusia ni tak berkatalah Tuhan ni bodoh ke, Tuhan ni waliyazubillah kan, mereka tak katalah terang-terang begitu pada hari ni kan. Tapi seolah-olahnya manusia yang tak kenal agama ni, manusia yang menentang Islam ni mereka nak kata macam itulah sebenarnya. Nak katanya asyik-asyik agama kan, asyik-asyik nak ikut. Tengok kan, maknanya kata-kata macam tu nak kata apa? Bahawa Tuhan tu tak tahu, dia lebih tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kita semua kan, bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kita semua. Kita ni kalau kita lari daripada Allah, daripada apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan, kita ikut cakap-cakap manusia ni, maknanya manusia nak macam ni, Allah Ta'ala nak macam ni, tiba-tiba kita ikut cakap manusia. Kita ni seolah-olahnya telah membuat satu perkara yang tidak sepatutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Seolah mengatakan bahawa Allah Ta'ala tak tahu, tapi mereka ni lebih tahu. Manusia boleh lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak mungkin kan? Tak mungkin kan? Wal-iyazbillah lah kan, betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, seterusnya kita tengok kan, alallahi tawakkalna, makna kami bertawakal kepada Allah. Kepada Allah tawakkalna, kami bertawakal. Maknanya kemungkinan tak mereka ni akan halau Nabi Syuaib? Mungkin. Mereka akan bunuh Nabi Syuaib? Mungkin. Mereka akan buat macam ni kepada Nabi Syuaib? Mungkin. Macam-macam benda akan mungkin nanti terjadi. Tapi Nabi Syuaib berkata, kami sekali-kali tak akan tinggalkan agama ni. Kami bertawakal kepada Allah Ta'ala. Apa nak jadikan, kamu nak buat apa, kami ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tawakkalna. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Syuaib berkata, Rabbana, dia katakan Rabbana iftah bainana, itu adalah doa. Ya Allah, iftah bainana. Iftah maknanya berikanlah keputusan. Maknanya iftah ni asalnya makna buka kan, maknanya buka, tapi bukan buka, tapi buka di sini maksudnya ialah hukum lah maknanya. Kalau sebelum ni kan kita baca kisah kan, Nabi-Nabi yang sebelum daripada ni, kita Nabi Lut, Nabi semua, dia dah sebut juga kan, tapi dia gunakan perkataan Al-Hakimin, dia kata kan, khairul hakimin. Allah ni sebab penentu yang membuat hukuman. Sekarang ni Allah Ta'ala guna perkataan Rabbana ftah bainana, artinya ialah ya Allah kata tunjukkanlah, buka tu maksudlah tunjukkanlah mana betul mana salah ni kan. Memang kami dah tahu, tapi tunjukkan supaya manusia ni yang tak nak beriman ni, supaya mereka ni nampak kan bahawa sebenarnya mereka ni salah kan. Ya Allah minta Rabbana ftah bainana, ya Allah bukalah di kalangan kami ini. Di kalangan tu makna tunjukkanlah, wa baina qaumina, dan dengan kaum kami, makna tunjukkanlah ya Allah, gitu. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bil haqqi, dengan kebenaran, mana yang betul mana yang salah ni, tunjukkan sikit pada mereka ni ya Allah, tolonglah ya Allah, itu wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik al-fatih. Al-fatih tu bukan pembukaan tapi maksud sini adalah al-hakimin. Kata tafsir jalan lain, dia kata kamulah sebaik-baik yang menentukan, yang membuat keputusan ya Allah. Jadi kalaulah katakan Allah Subhanahu Wa Taala lambat kadang-kadang tu tidak membuat hukuman, tak menjatuhkan hukuman, Allah Ta'ala lebih tahu. Kalau Allah Ta'ala nak jatuhkan satu hukuman pada masa ni, Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi Allah Ta'ala tu lebih tahu semua. Dia yang berhak, dia yang lebih tahu, dia yang wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma tu. Ya Allah, engkau lah sebenarnya yang maha tahu, yang maha luas. Kenapa kau buat, kenapa kau tak buat sesuatu benda. Seterusnya kita baca lagi cerita waqala al malak. Tengok sekali lagi Allah Subhanahu Taala pun berkata lagi, cerita lagi kepada kita,
wa qalal malak. Berkatalah pula grup-grup ni nak lawan Nabi Syuaib ni. Dia kata apa? Qalal malak, berkatalah orang besar tu, allazina kafaru min qaumihi. Yang tadi istakbaru. Kita tengok apa perkataan lah. Jadi kita tengok apa perkataan, maknanya kalau asal tadi kita qalal mala'ul ladzina istakbaru, berkatalah al malak yang takabbur, yang sombong, min qaumihi, daripada kaumnya. Sekarang kita tengok pula wa qalal malak, berkatalah pula allazina kafaru, dah kafir. Jadi maknanya mereka ni takabbur, sifat mereka ni kafir, takabbur, lalu mereka pun menolak Nabi Syuaib. Berkatalah al malak tadi, pembesar asyraf tadi tu, allazina kafaru min qaumihi, dari yang kafir daripada kaumnya. Dia kata apa? Dia kata la ini taba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Ni pula dia kata kan. Dia kata apa? Ni dia kata kepada orang ramai ni, dia bercakap sama-sama dia ni kan, dia bercakap kepada inilah grup-grup, dia bercakap kepada orang-orang yang mengikut dia ni. Dia kata, kalau kamu semua ni ittaba'tum syu'aiba, la ini taba'tum syu'aiba, kalau kamu ni mengikut dengar cakap Syuaib ni, nescaya dia kata izan la khasirun, innakum izan la khasirun, nescaya kamu ni akan rugi. Dalam tafsir kata rugi macam mana? Rugilah bisnes. Sebab apa yang diajak oleh Nabi Syuaib tu, jangan kamu ni, kalau menjual, jangan ambil hak orang dan sebagainya kan, kalau buat bisnes bukannya, itu lebih kurang kan, kita katakan dalam keadaan sekarang ni, maksud dia kalau buat bisnes, buat apa-apa, jangan sekali-kali ambil harta orang, jangan cuba-cuba. Memang kadang-kadang boleh kan salah kita tulis lah macam mana, terutama zaman sekarang kan, zaman komputer kan, tak, orang pun tak tahu kan, kadang-kadang kita ambil 1 sen pun daripada akaun orang, kita ambil 1 sen daripada seorang. Kalau kita ada katakan juta orang penduduk satu negeri yang ada akaun dalam bank tu, dah berapa banyak dah dapat satu hari. Orang tak sedar satu hari orang ambil 1 sen daripada akaun kita kan. Kita pun tak sedar 1 sen, bukan 10 sen, bukannya 100, tahu kan, orang tak sedar 1 sen orang ambil. Tapi kalau dia ambil semua, maknanya dalam akaun orang tu kan, maknanya sekarang ni penipuan dengan mudah lagi orang boleh buat kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita kat sini kan kepada mereka pun kata, kalau kamu semua ikut apa yang diajak oleh Syuaib ni, innakum idzal la khasirun, nanti kamu rugi nanti. Rugilah dia kata kan. Memang rugilah, bisnes rugi dari segi dunia. Gitu kan. Jadi tapi bagi kita, adakah rugi ni rugi dunia tu yang penting? Rugi dunia tak apa. Yang penting jangan rugi akhirat. Tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan. Wal asri innal insana lafi khusrin, manusia semua rugi kecuali dalam surah al-asri yang kita baca selalu kan di hujung insya-Allah setiap sesi kita kan. Jadi fa akhazatuhumur rajfah, apa yang berlaku? Jadi Allah kita sebutkan kan bahawa dalam surah ni, dalam surah al-a'raf ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita ringkas-ringkasan, cerita seorang nabi ringkasnya. Allah Taala tak cerita detailnya, tapi Allah Taala cerita highlightkan kepada kita dalam surah ni kan, iaitu apa yang diajak oleh setiap nabi-nabi itu. Kita akan tengok bahawa apa yang diajak itu sama saja kan, iaitu ubudullah, berabdikan diri kepada Allah, serah diri kepada Allah, ikut cakap Allah saja, dan tidak ada Tuhan yang patut diikut selain daripada Allah SWT, tidak ada ilah selain daripada Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita akan tengok apa? Penentangan. Dan ketua penentangan tu, orang yang mengetuai penentangan kepada Rasul-Rasul ni ialah siapa? Ialah Al-Malak. Kita tengok benda tu berulang kan dalam surah ni kan, walaupun pendek-pendek, tapi Allah Ta'ala highlight. Dan kemudian yang terakhir apa Allah Ta'ala akan sebut? Iaitu semua bangsa-bangsa tu, semua kaum-kaum tu yang menentang agama, yang menentang Nabi-Nabi tu akan dihancurkan oleh Allah SWT. Dalam ayat ni kita akan tengok kan, fa'akhazatkumur rajfah, lalu ditimpakan kepada mereka itu ar-rajfah. Rajfah ni ialah maknanya ialah gegaran. Itu ar-rajfah, gegaran yang kuat ni. Dalam setengah ayat yang lain dia kata as-sayhah. As-sayhah ni makna pekikan. Dalam ayat ni dia kata rajfah. Jadi ulama-ulama menggabungkan, iaitu ayat yang mengatakan sayhah tu ialah sayhah, perkikan yang kuat, dan dikatakan oleh ulama tafsir adalah perkikan daripada Jibril yang sangat kuat, suara yang sangat kuat sehingga menyebabkan bergegar bumi itu. Kita tengok betul kan kalau suara kuat sangat contohlah kata letupan berlaku lah, biasa kita akan tengok, biasa ketekan rasa bergegar kan, bergegar. Kalau lah jet lah dulu kan ada kan supersonik yang Concorde tu kan, kalau dia nak turun tu kan gegar kan semua tu, bangunan-bangunan tepi airport tu biasanya dulu lah, sekarang ni Concorde dah tak ada lah. Jadi nak menunjukkan bahawa kalau suara tu sangat kuat, dia akan menyebabkan bergegar. Ini suara yang sangat kuat sampai bergegar dan mereka tu mati. Jadi Allah SWT sebut fa'akhazakumur rajfah, fa'akhazathumur rajfah
lalu terkenalah kepada mereka ni dengan gegaran yang sangat kuat, fa asbahu fi darihim jasimin, mereka semua tu akhirnya bertukar menjadi jasimin. Jasimin artinya ialah bergelimpanganlah mereka ni, berterterapanlah atas bumi ni, tak boleh nak bergerak lagi dah. Jadi bangkai lah maknanya, jadi mayat dah, jadi semua dah jadi mati dah. Jasimin dah bergelimpangan dah. Kenapa? Kerana gempa bumi yang sangat kuat tadi, kerana pergikan yang sangat kuat tadi. Seterusnya Allah SWT kata allazina kazzabu syu'aiban ka'allam yaghnau fiha. Allah Ta'ala berkata orang-orang yang mendustai Syuaib ni, allazina kazzabu syu'aiba ka'allam yaghnau fiha. Ka'allam yaghnau fiha artinya ialah ni, ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka tak pernah wujud di situ. Itu mana bumi tu tempat tu seolah macam tak pernah ada orang. Di mana ni? Di mana? Di Madian. Madian di mana kita sebutkan semalam, Madian ni adalah terletak, setengah ulama kata di utara tanah Arab Saudi sekarang ni, setengah kata ialah di selatan Jordan, setengah kata ialah berhampiran dengan Laut Mati. Itu kawasan-kawasan tersebutlah, tu Palestin dan sebagainya. Itu Allah alam bisawab, itu perkara yang tak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sini ialah mereka ni seolah-olah tak wujud. Allah Taala kata ka'allam yaghnau fiha allazina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin, mereka itulah sebenarnya orang rugi. Tengok kan, kalau mereka kata tadi kan, orang yang ikut Syuaib lah rugi, kata mereka. Allah Ta'ala kata jawab balik kan sini kan, orang yang mendustai Syuaib itulah sebenarnya mereka ni yang rugi, bukannya orang yang ikut Syuaib dia rugi. Tengok kan. Jadi ada dua perkara dalam ayat ni. Kita tengok ayat 92 ni, iaitu seolah-olah mereka tak wujud. Jadi kalau kita tengok kan pada hari ni kan, kita tengok bandar yang penuh kan, bandar New York ke, bandar tak kira lah kan, bandar Tokyo ke, bandar London ke kan, bandar-bandar besar yang mana orang penuh kan, bandar Kahirah ke, bandar mana lagi, Istanbul ke, kita kata bandar yang ramai orang. Hari ni kita tengok ramai orang kan, kemungkinan tak 100-200 tahun lagi orang akan datang tempat tu kosong, tak ada apa-apa kan, tak ada orang dah kan. Ke mana? Boleh jadi tak? Boleh jadi kan, kalau Allah tak nak buat sebagaimana yang berlaku tu kan. Mungkin akan datang orang datang, tengok macam padang pasir Sahara tu kan, kita tengok kan, macam tak ada apa pun, seolah macam tak ada manusia di situ, tak ada bandar. Tengoklah count ada, tak ada apa pun, orang cari pun tak jumpa sampai sekarang kan. Nak menunjukkan apa? Bahawa Allah SWT boleh matikan, boleh menjadikan orang tu tak sesuai dah manusia nak tinggal di situ. Jadi begitulah yang berlaku kepada kaum Syuaib. Seterusnya fatawalla anhum, lalu berpalinglah ayat 93 insyaAllah, ayat 93, fatawalla anhum, lalu berpaling makna melarilah, tinggalkan dari tempat tu, anhum wa qala ya qaum, ya qaum. Hari tu kita ada kemarin kita ada bacakan bahawa bila kata macam ni ada yang kata monolog monolog seorang diri lah, bercakap lah Syuaib tu, bercakap lah dengan dirinya. Dia kata wa qala ya qaum, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalati rabbi, aku dah sampaikan risalah Tuhanku, aku dah sampaikan apa mesej yang Allah Ta'ala minta aku beritahu kepada kamu semua, wa nasahtu lakum, dan aku dah beri nasihat kepada kamu, fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Jadi dia kata, tiba-tiba dia pun katalah pula, patutkah dia kata, ini setengah ulama kata ini monolog, setengah ulama kata kan. Jadi dia kata fa kaifa asa ala qaumin kafirin, kenapa aku sedih pula pada orang kafir? Asa tu maknanya sedih maknanya. Kenapa aku patut bersedih pada orang kafir? Tu dia kata. Tadi dia monolog, dia kata, aku dah cakap macam ni, kau orang tak nak dengar. Aku dah nasihat macam ni, kamu tak nak dengar. Aku dah sampaikan, kamu tak nak dengar. Sekarang ni dah berlaku tak? Lepas tu dia kata pula, fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Maknanya soalannya, dah kafir nak macam mana kan? Mereka tak tolak aku kan. Jadi tapi nak cerita kat sini adanya perasaan tu kan dalam jiwa Nabi Syuaib sebagai seorang manusia kan. Dia sedih juga kan. Dia sedih juga apa yang telah berlaku kepada kaum dia. Beri nasihat tak nak dengar, dah bercakap tak nak dengar, beritahu yang betul tak nak dengar. Sekarang dah kena azab dah, as-sayhah dah mati semua. Tapi Nabi Syuaib kata, fa kaifa asa ala qaumin kafirin, bagaimana aku nak sedih, dia kafir kan. Okey, jadi wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i. Sekarang ini Allah SWT sebut sini kan, iaitu Allah Ta'ala kata wa ma arsalna fi qaryatin, dan tidak kami utuskan, kami tidak hantarkan fi qaryatin, dalam mana-mana negeri. Qaryatin itu bukan kampung, itu makna istilah dulu
Istilah dalam Quran, Korea tu maknanya bandar lah, negeri lah kalau kita kata sekarang kan, dengan perubahan-perubahan kan. Jadi maksudnya kalau kita baca dalam hari ini, dan tidak kami utuskan pada negeri-negeri, sebab kalau sebut kampung ni macam kecil kalau pada hari ini kan, tidak kami utuskan pada fi qaryatin min nabiyyin, daripada nabi-nabi, illa akhazna ahlaha, melainkan kami akan ambil, akhazna ahlaha, iaitu akan kami hukum. Hukum apa? Penduduk negeri itu. Sebab apa? Sebab dalam ulama tafsir dia kata, dia baca macam ni, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, tidak kami utuskan mana-mana nabi kepada mana-mana negeri kan. Kan? Melainkan mereka ini akan mendustai nabi itu. Itu kata tafsir. Jalan lain kata, maknanya tidak ada nabi-nabi yang tidak ditentang. Mesti akan ada penentang. Mesti akan mereka ni dikata tipu dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala kata, illa akhazna, oleh kerana perbuatan mereka macam tu, maka Allah Ta'ala pun hukum mereka. Akhazna tu makna hukum lah, iaitu aqabna, menghukumkan mereka. Dengan apa? Ahlaha, penduduknya, penduduk tempat tu, bil ba'sa'i wad dharra. Bil ba'sa ni, baksa maknanya ialah sangat-sangat fakir, sangat-sangat jadi miskin. Semua orang yang diutuskan, nabi-nabi tu, Allah Ta'ala ceritakan semua tu kaya-kaya, mewah-mewah kan, hidup mewah kan. Allah Ta'ala beri alat, sebelum ni kita bacakan, alat ni maknanya mereka ni banyak nikmat dan sebagainya lah kan. Jadi kemudian mereka bertukar menjadi baksa, sangat-sangat miskin. Dan kemudian tu waddarra, dah sakit tu, dah habis kena timpa kan. La'allahum yaddarra'un. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Moga-moga mereka ni sedar. Jadi kita katakanlah kan, kalau ada penyakit, bagi kita orang Muslim kan, itu adalah sama ada dia nak kafarah dosa kita, kesalahan kita, nak kita sedarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala balik. Tapi ada orang sedar, ada orang tak sedar juga. Allah Ta'ala kata sini, la'allahum yaddarra'un, ada apa-apa hukuman daripada Allah Ta'ala tu, sebahagiannya adalah merupakan moga-moga nak jadi peringatan kepada kita. Moga kita ni yaddarra'un, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kebanyakan tak juga. Lepas daripada tu Allah Ta'ala kata, summa baddalna, kemudian kami gantikan, makanas sayyi'atil hasanata. Makanas sayyi'ah tu maknanya ialah azab, maknanya as-sayyi'ah itu maknanya buruk maknanya, tapi maksudnya ialah azab. Kami gantikan tempat azab tadi itu dengan al-hasanah. Al-hasanah tu maknanya kekayaan, kesihatan, kata tafsir jalan lain. Jadi itulah bentuk-bentuk dia kata, maknanya kami gantikan tempat tu dulu buruk, kena azab semua, kemudian kami gantikan. Ada tempat gitu. Hatta apa? Sehinggalah afau. Afau ni maknanya ialah kasuru, maknanya banyak. Banyak apa? Banyak harta, banyak ni, banyak anak-anak, banyak pengikut, banyak kaum tu jadi banyak. Hatta afau, sehingga mereka pun jadi banyak. Waqalu, lalu pun mereka berkata, qad mas'aba'ana ad-dharra'u was-sarra'. Mereka pun jadi sombong dah. Mereka pun kata, dulu mereka pun katalah bapa kita, nenek-nenek kita dulu, moyang-moyang kita ni memang terkena dharra' dengan, dia kata dharra' sarra' ni kena kan. Kena tapi kita tak kena. Itu maknanya dia dah sombong dah kan. Dah kan, bila Allah Ta'ala beri nikmat balik, sombong balik. Kan. Jadi mereka pun berkatalah, dulu memanglah, dia kata, bapa-bapa nenek kita dulu memang kena macam ni. Kena kan? Masa tu qad massa, telah terkena. Aba'ana, bapa-bapa kami dulu, moyang-moyang kami dulu. Ad-dharra'u, perkara yang memberi mudarat, perkara yang tak disukai. Kemudian was-sarra', begitu yang jala. Dalam keadaan mereka ni sombong macam tu kan, dah ceritakan, kami tak kenalah konon-kononnya kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala pun kata, fa'akhaznahum baghtatan. Oleh kerana ni, mereka ni kan sombongnya, mereka ni mendustai Rasul pula kan, dah tak ambil peringatan lah maksudnya sini. Lalu Allah Ta'ala pun ambil tindakan pula kepada mereka, kerana kejahatan mereka itu. Fa'akhaznahum baghtatan, dalam keadaan baghtah. Baghtah tu maknanya tiba-tiba. Makna kena kan, datanglah baghtatan. Jadi dalam keadaan itulah, seperti yang kita tengok kan, apa yang berlaku kepada di Pompei contohnya kan. Di Pompei ni di Itali lah kan sekarang ni kan. Ada satu gunung berapi tu di Pompei tu, bandar Pompei tu sekarang ada, kita boleh tengok kan. Di Pompei tu dah jadi, mereka pun buat galian, menggalilah, ekologis kan, dia suka gali-gali, dia jumpalah rupanya di Pompei tu
dulu ada satu bandar. Sekarang ni pun bandar jugalah, tapi dulu tu ada satu bandar. Bandar tu ialah bandar yang telah hilang rupanya. Ditimbus oleh apa? Lava gunung berapi yang berada di tepi tu. Lava gunung berapi tu dengan cepatnya lava dia tu dia meletus, kemudian dia turun. Ni cerita sebelum daripada Nabi Muhammad SAW ni. Jadi dia meletus dengan cepatnya dan kemudian sehingga dia masuk ke kampung-kampung tu, ke negeri orang tu, habis semua dimakan oleh lava tu, masuk dalam lava tu. Jadi tuan-tuan semua boleh tengok lah ni, sahabat-sahabat boleh tengok Pompei, P-O-M-P-E-I-I. Jadi bila tengok tuan, makna orang tu semua masih dalam keadaan ada yang sedang bisnes, ada yang di pasar, ada dengan anak-anak, ada yang sedang buat benda-benda yang tak senonoh. Jadi gambaran dia ialah pada masa tu di Pompei ni memang dahsyat lah kan, iaitu bagi mereka seks ni apa benda ni bebas gitu kan. Jadi apa yang seolah-olah apa yang sedang berlaku lah di setengah-setengah negeri kita kan, di di atas dunia pada hari ni lah kan. Jadi seolah-olahnya apa yang digambarkan oleh Allah SWT itulah kata. Sekarang ni orang di Pompei, mereka rasa, dulu bapak kami kena macam ni. Jadi mereka pun lupa. Mereka dapat nikmat sekarang ni, mereka lupa. Tapi kemungkinan tak Allah Ta'ala kata, fa'akhaznahum baghtatan wa hum la yash'urun. Mereka akan ditimpakan nanti oleh azab daripada Allah SWT secara tiba-tiba. Mereka itu tidak merasai, tidak sedarkan. Jadi yang Pompei itu secara tiba-tiba tu kan, baghtah. Sehingga mereka tak sempat nak lari. Wa hum la yash'urun. Mereka tak sedarkan. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah kan. Kita berjumpa lagi dalam sesi akan datang di muka surat 163, insya-Allah. Setiap pagi, insya-Allah berjumpa. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Dan saya nak ucapkan terima kasih insya-Allah kan kepada mereka yang telah memberi sumbangan kepada kita insya-Allah untuk memudahkan. Dan kita sekarang ni insya-Allah dalam proses untuk kita buat insya-Allah satu web khusus kan. Kita tak tahu kan, sebab sekarang kita guna Facebook dan sebagainya kan. Kita tahu Facebook ni macam-macam boleh jadi sekarang kan. Entah dia down kan, entah dia delete kita semua ni kan. Sebab ialah kan orang punya kan. Jadi kita dalam proses insya-Allah untuk menyimpan semua kita punya recording ni semua insya-Allah, supaya kita dapat jadikan satu yang mudah, dan kemudian kita akan mungkin akan distribute kan dengan mudahnya insya-Allah tafsir kita ni, dan kita berharap kepada Allah SWT supaya kita akan dapat sampai kepada pengakhiran insya-Allah Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.